Dalam Belanjawan 2021 Terence, ada peruntukan untuk jana kerja bagi graduan di mana merupakan skim yang akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk membantu mereka yang memerlukan pekerjaan sendiri. Ada MyStep, ada skim untuk perantis ataupun apprenticeship dan pelbagai lagi pengisian yang membantu untuk melatih semula graduan-graduan ini. Mungkin mereka ada ijazah dalam satu jurusan tetapi melihat kepada keperluan pekerjaan lebih kepada jurusan lain, mereka boleh dilatih semula untuk majukan diri. Dan untuk itu kita bersama dengan tetamu kita juga secara Skype, Hana. Ya, Puan Amy Liwati Zainul, pengarah urusan Q3 Management Solution Sdn Bhd. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami. Setelah memperhalusi Belanjawan 2021, bagaimana melihat kepada peruntukan untuk membantu menjana semula pekerjaan, kerana ramai ibu bapa terutama sekali akan risau tentang bagaimana anak mereka akan mencari pekerjaan tatkala keadaan ekonomi yang tidak begitu memberangsangkan. Silakan. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih atas jemputan pihak SPM. Bila kita cakap pasal graduan tentang kerisauan ibu bapa, saya pun risau sebenarnya ya. Dalam masa 2-3 tahun lagi mungkin anak saya pun akan grad dan kita pun akan fikir boleh ke dia orang ni bekerja ke atau sebagainya. Kita telah menyaksikan atas daripada PKP yang pertama sehingga sekarang usaha kerajaan dalam menangani ekonomi semenjak daripada awal COVID-19 PKP, kita dah nampak banyak step insentif terutama penjana kerjaya ya. Kita dah nampak My Apprentice, Hire Malaysia, bantuan mobility, program latihan pun ada. So bagi belanjawan atau bajet 2021 ni kita nampak di mana kos maksimum program tu dinaikkan daripada 4,000 kepada 7,000 kan. Pada pendapat saya, cadangan yang kenaikan tersebut amat baguslah kerana dia dapat membantu majikan untuk memberikan latihan yang berkaitan yang lebih bernilai tinggi, orang kata high value training kepada pekerja baru. Mungkin sebelum ni adalah amat sukar untuk majikan untuk memberikan latihan sebegitu ya, sebab kita memerlukan skill. Bila kita bercerita pasal norma baru ni, banyak skill baru yang kita nak kena adapt. Semua kerja pun dah work from home kata ya, bekerja di rumah. Untuk pekerja pula, bagi saya latihan ni adalah satu peluang bagi kita ya, ataupun bagi pekerja tu sendiri untuk menaik taraf skill kita, pengetahuan kita dalam bidang yang berkaitan. Ini adalah masanya kalau orang tanyalah, kalau kita kata untuk kita certified ourselves dengan sijil-sijil profesional ya, sebab belajar tu tak berhenti di situ kan. Betul. Ya, sebab kalau kita belajar tu tak berhenti, sebab kalau kita teruskan walaupun keadaan sekarang bukan keadaan yang kita impikan ya, tiada siapa pun yang terfikir COVID-19 ni satu terjadi. Nombor 2, tahun 2020 sepanjang tahun kita pun tak berapa pasti apa yang kita buat sebenarnya kan. Tapi ini adalah peluang. Kita sepatutnya lebih positif ambil peluang ni untuk naik untuk belajar skill baru, untuk tengok apa yang kita perlukan ya untuk masa depan, sebab kita hidup kita tak terhenti di sinilah. Ya, dalam Belanjawan 2021 pekerjaan dia melaksanakan skim jaminan penjanaan pekerjaan melalui peningkatan kemahiran dan juga latihan. Dan pandangan Puan terhadap skim jana kerja ini, adakah ia dapat membantu golongan muda untuk ke depan untuk mengambil peluang ini untuk mendapatkan kerja? Kalau kita cakap daripada untuk bantuan ya, sebab kalau kita tengok kalau baca pada berita lah yang baru-baru ni, dia cakap seramai 75,000 hingga 300,000 fresh grad ataupun graduan berkemungkinan tak akan bekerja. Ya, berkemungkinan tidak akan bekerja. Kita bukan cakap pasal 7,000, kita cakap pasal 75, kita bukan cakap pasal 30, kita cakap pasal 300. So berapa ramainya graduan kita, orang-orang muda kita yang tak pasti masuk universiti ataupun belajar ni ada tak kerja lepas ni bila kita keluar daripada universiti ni kan. Tapi dalam juga report yang saya baca baru-baru ni,
seramai daripada 330,557 para graduan yang pada tahun lepas 2019, 41,161 masih tidak bekerja. Itu yang tahun lepas. Tahun ni yang expect nak keluar ada lagi. Okey. Sama ada membantu. Okay, kita akan tengok pada secara keseluruhannya. Kalau kita katakan membantu kau, bila kita kata bisnes pun tak berapa nak berjalan. Kita tadi sebelum kita bercakap ni, kita cerita pasal industri pelancongan. Memang tak ada langsung orang pergi melancong sekarang. Jadi banyak industri pelancongan pun hotel semua tak boleh nak bergerak. So maknanya tidak ada kerja. Bila tidak ada kerja, ekonomi tidak bergerak, memang tak ada kerja. Dan orang yang kena retrench, orang yang dibuang kerja pun kita nampak baru-baru juga 78,000 sehingga sekarang rakyat Malaysia yang ada pengalaman pun dibuang kerja. Bayangkanlah 300,000 yang baru nak grad. Betul. Ya. So sekarang kita bukan cakap orang yang dibuang kerja, tapi dia adalah juga satu competition lah dengan orang yang tak ada experience ni nak keluar cari kerja. Ya, mungkin sebelum ni cakap okey boleh ambil graduan, ambil young people, kita boleh train naik, ya. Tapi sekarang dua-dua grup ini, dua-dua kumpulan ni ada masalah, masing-masing perlukan kerja. Tetapi bila tidak ada ekonomi yang bergerak, susah juga nak dapat kerja. Ya. So dia ada choice mungkinlah sekarang entrepreneurship, business dan sebagainya. Jadi dengan bantuan seperti ini sedikit sebanyak walaupun hanya sementara, dia boleh membantu pekerja, graduan ni sendiri dan juga syarikat untuk membawa mereka masuk sekiranya perluan. Tapi ekonomi masih mesti berjalan. Kalau tidak, tak adalah no demand, and kalau ada supply pun tak ada demand untuk bisnes pun susah juga nak ambil. Yang paling saya risaukan mungkin adalah graduan-graduan yang berkecimpung dalam bidang seperti aviasi, penerbangan dan sebagainya. Mereka secara yakin boleh katakan tidak ada pekerja yang menanti mereka. Betul. Kerana syarikat-syarikat penerbangan tidak lagi bergerak seperti biasa. Jadi kalau mereka telah dilatih khusus untuk sesuatu industri, bagaimana untuk mereka berubah arah dan mencari industri lain setelah 4 tahun habiskan masa belajar untuk menjadi juruterbang ataupun juruteknik kapal terbang. Bagaimana untuk mereka berubah arah dan menjadi sesuatu yang lain ataupun mencari skill set yang berbeza? Okey, saya suka dengan soalan ni sebab ramai rata-rata semua bercakap alamak kita belajar fokus ni kita nak cari kerja apa yang kita belajar. Itu yang kita selalu cakap kan. Tapi kita pun kena ingat kita hidup dalam dunia yang tak pasti. Walaupun sekarang I'm sure Terence kita belajar dulu mungkin lain. Apa yang kita kerja sekarang mungkin lain kan. Sebab tu kita hidup, kita kena ada, kalau kita pernah cakap buka kan. Ya, maknanya kita kena faham bisnes ataupun di hidup kita sendiri, kita volatile, keadaan tak menentu, kita uncertain, tak pasti. Ya, hidup ni kompleks. Jadi sebagai seorang graduan ataupun sebagai seorang individu seperti kita kena terima kadang-kadang apa yang kita belajar tidak mungkin kita akan dapat kerja bahagian itu. Tapi apa yang penting, minda kita. Adakah minda kita itu terbuka? Adakah kita itu agile? Kita boleh berubah. Sebab kalau kita mempunyai sikap untuk adapt untuk cepat berubah, untuk berubah mengikut keadaan, insya-Allah kita boleh survive. Yang ini selalu dipraktikkan oleh pengusaha ataupun business person macam saya lah. Ya, kalau kita rasa kita nak buat itu saja kita tahu, mungkin kita dah tutup bisnes lah masa mula-mula PKP hari tu kan. Right? Betul. Jadi sebagai graduan pun kena sama. Kadang-kadang kita memang itu minat kita belajar, kita fokus pada penjurusan apa yang kita mahu, tetapi keadaan sekarang tidak membolehkan kita untuk bekerja bahagian itu. Tetapi apa yang kita pelajari di universiti, dan saya pasti sebab kita semua telah melaluinya, bukan semua yang diajar di universiti itu hanya menjurus pada satu bahagian. Ya, kita ada juga di universiti yang lebih orang kata yang boleh kita praktikkan seperti komunikasi, banyak benda lagi subjek yang kita belajar di universiti yang kita boleh praktikkan kepada jurusan lain. Dan ini adalah satu peluang juga untuk kita belajar benda baru.
Mungkin dulu kita kena tunggu 5-6 tahun bekerja baru kita boleh berubah arah. Tapi ini adalah satu kita reskilling ataupun something yang baru kita belajar out pada universiti. Ya, out pada pembelajaran kita di universiti. Ya. Bagaimana Puan melihat pula penambahbaikan insentif seperti peluang pekerjaan bagi golongan OKU dan juga gaji bulanan bagi pekerja tempatan yang menggantikan pekerja asing itu sendiri? Bila kita bercakap pasal penambahbaikan, ya, seperti secara dasarnya penambahbaikan yang dicadangkan ini memang amat baiklah. Kalau kita tengok daripada kadar RM800 sebulan, cadangan untuk dinaikkan 40% hingga 60% gaji. Kalau memang dialu-alukan kerana dapat membantu pekerja untuk dapat upah dan juga majikan untuk mengambil pekerja berpengalaman yang mempunyai skill set yang bersesuaian. Ini adalah masanya. Mungkin sebelum ni kita nak bayar orang yang ada experience tu kita tak ada, so kita tak kurang kita punya perbelanjaan, kita fikir-fikir tak boleh, kita ambil je lah kita ambil je lah apa yang ada. Tapi ini adalah peluang yang diberi dan kita patut mikirkan walaupun bukan selama-lamanya. Yang itu kita boleh expect lah kan kita buat bisnes, tapi sekurang untuk beberapa bulan akan datang kita ada orang yang berpengalaman untuk membantu kita mengembangkan bisnes, ya, untuk memberikan kita satu experience, ya, skill untuk kita memajukan bisnes kita. Ini juga dapat membantu majikan untuk menguruskan overhead syarikat. Baik. Terima kasih Puan Miliawati kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia.